Nak tahu kenapa ramai ejen baru gagal? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua kawan-kawan yang dihormati? Petang ni saya nak berkongsi sedikit berkenaan dengan 4 sebab kenapa ejen baru ni ramai yang gagal dalam perniagaan takaful. Okey, sebelum saya mulakan, kepada yang baru join saya punya video saya nak ucapkan selamat datang ke channel saya. InsyaAllah saya akan cuba berkongsi kepada anda semua tips-tips penting lah dalam kita membina perniagaan takaful ni, ya. Okey, mohon komen di hujung nanti sekiranya ada yang boleh saya perbaiki. Okey, kalau baik like dan mungkin boleh subscribe supaya kita boleh kongsi kepada lebih ramai lagi kawan-kawan di luar sana lah. Okey, dengan kita tekan share kepada kawan-kawan yang lain. Alright. Okey, sebab pertama kenapa ejen baru ni ramai yang gagal dalam perniagaan. Okay. Baru join sebulan, 2 bulan kan, kadang-kadang sampai 6 bulan dah berhenti dah tak ada dalam perniagaan dah. Okay. Sebab pertama yang saya nampak lah kan, yang dalam sepanjang perjalanan karier saya dalam takaful ni, saya nampak ejen baru ni ramai di kalangan kita ejen ni, kita tak ada matlamat yang jelas tau. Okay. So matlamat yang jelas ni ibarat kita sekarang ni tengah driving, saya tengah driving, saya tak ada hala tuju nak pergi dekat mana. End up saya akan habis minyak dekat tengah jalan dan mungkin saya akan stuck. Sama juga dalam perniagaan. Okay. So cuba kita renung balik, kita ingat, kita imbas kembali perjalanan hidup kita kan. Masa kita belajar dulu kan, masa kita belajar dulu, kita masuk asrama lah, kita spend masa sampai tengah malam study kan, sebab kita nak lulus SPM. Betul tak? Siapa yang dulu belajar dia tak nak lulus SPM? Tak ada. Semua orang nak lulus SPM. Sama ada cemerlang ke lulus ke, kita nak lulus SPM. Sebab matlamat kita jelas, kita nak lulus SPM kerana kita nak menyambung ke peringkat yang lebih tinggi, kan? Okay, lepas tu bila kita dah masuk universiti pula, kita set matlamat ni, aku nak lulus final exam ni sebab aku nak menggenggam segulung ijazah. Siapa ingat lagi momen-momen tu kan? Kenapa kita perlukan segulung ijazah tu? Kerana matlamat kita jelas, kita nak cari pekerjaan yang bagus-bagus. Okay? Sebab kita nak yalah, berjaya lah dalam karier pula, kan? Jadi pegawai kerajaan ataupun jadi pegawai kerja dengan swasta dan sebagainya lah. Okay? Nak jadi engineer, lawyer, doktor dan sebagainya. Matlamat kita jelas. Okay? So bila kita dah bekerja pula matlamat kita jelas sebab setiap bulan kita akan dapat gaji. Tak kisahlah gaji sikit banyak tu tak penting, tapi matlamat kita jelas, kan? Sebab tu kita keluar pagi, balik petang, keluar pagi, balik petang, pergi travelling dan sebagainya kan, outstation dan sebagainya. Jelas, clear kan? Sebab kita nak gaji. Tiba-tiba kita join bisnes ni tak ada matlamat. Pelik kan? Saya pelik tengok ejen yang tak ada matlamat, kan? Dari bulan ke bulan saya akan tanya, apa matlamat di bulan ni? Tak tahu. Buat je lah, ada, tak ada. Tak boleh macam tu. Kalau you pergi kerja hari ni, you ada matlamat macam tu, kan? Pergi je lah kerja. Kalau ada kerja adalah, kalau tak ada tak ada. Tak boleh. Bos you akan fired you cepat sebab you ni tak ada matlamat dalam pekerjaan je lah. Sama dalam perniagaan, you kena set matlamat. Itu yang pertama lah. Okay. Yang kedua, kenapa ejen ramai yang gagal dalam perniagaan ni di awal permulaan perniagaan dia? Yang kedua adalah saya lihat ramai ejen-ejen ni dia tak ada inisiatif tau. Dia tak ada kemahuan untuk capai matlamat. Kenapa dia tak ada kemahuan tu? Sebab matlamat pun you tak ada. Macam mana you nak capai kan? Macam mana you nak initiate something? Tak ada. Kalau you tengok ejen-ejen yang top, yang perform, dia ada matlamat dan you tengok inisiatif dia macam mana.
dia akan cari leader dia, kan? Dia akan bertanya dalam grup, dia akan buat live, dia akan buat macam-macam. Dia akan buat brochure, dia akan iklan itu, iklan sini dan sebagainya. Sebab dia ada inisiatif. Kenapa dia ada inisiatif? Kerana matlamat dia tu jelas, dia nak pergi ke sini, dia nak capai benda ni, dia nak income banyak ni, dia nak kereta macam ni dan sebagainya. So dia matlamat tu akan drive you punya inisiatif. Okay, tu yang kedua. Inisiatif tu penting. Jadi sebagai ejen baru, you kena ada inisiatif. You kerja makan gaji pun, hari-hari you nak tunjuk inisiatif kan dekat bos kan. Kalau masuk pukul 8, 7.30 you dah pergi office dah kena masuk office. Kalau balik kerja pukul 5 petang, you balik pukul 8 malam. Kenapa? Sebab you nak tunjuk inisiatif dekat bos. Dalam bisnes ni, bisnes you sendiri pun you kena ada inisiatif untuk berjaya. Yang ketiga, okay, ramai di kalangan kita ejen ni, terutamanya ejen baru, dia kurang ataupun dia tak ada keyakinan diri. Keyakinan dia tak ada confidence. Ni saya perasan ramai. Okay, nak bagi tahu kritikalnya tak ada keyakinan ni ke tahap kita dah bagi dah contoh posting, contoh iklan, flyers dan sebagainya kan. Dia nak forward ke kawan dia, dia nak forward ke grup-grup WhatsApp dia pun dia tak berani, dia tak ada confident. Ke tahap macam tu sekali. Teruk tak level low self confident ni macam ni kan? Dia nak posting dekat FB tu pun 10 kali fikir dah ni, aku nak tekan nak publish ni tak, nak publish tak, nak publish tak. Kita macam tu. Kenapa jadi macam tu? Sebab bila you tak ada inisiatif, you lambat belajar. So bila you lambat belajar, you akan lack of knowledge banyak, menyebabkan you tak yakin untuk buat aktiviti. So cadangan saya, you kena cepat-cepat belajar. Okay, you kena tambah inisiatif you, cepat belajar dan develop you punya skill cepat supaya you lebih yakin. So bila you yakin dengan produk, you yakin dengan apa yang you jual, yang you bawa, barulah you boleh transfer you punya keyakinan tu kepada orang lain. Baru dia orang nak beli sebab you yakin. Okay, so jangan risau kalau belum yakin. Belum terlambat untuk kita berubah. Cepat-cepat belajar dan tambah keyakinan you dalam perniagaan. Alright, so yang terakhir sekali, yang keempat, saya nak share banyak lagi sebab-sebab kenapa ejen baru ni gagal. Okay, cuma kita share 4 cukup lah kan. Okay, yang keempat adalah disebabkan tak ada keyakinan tadi, menyebabkan ramai ejen-ejen baru, termasuklah yang lama kan, cepat give up. Dia cepat putus asa. Okay, jelah impian tak ada. Lepas tu bila tak ada impian, tak ada inisiatif nak belajar. So bila tak ada inisiatif nak belajar, jadi tak yakin. So bila dah tak yakin, dia akan give up kan. Cepat sangat give up. Saya tak tahulah ejen cepat sangat give up ni. Post satu iklan, orang double tick, blue tick kan, double tick, blue tick tu pun dah give up dah. Alamak, tak ada respon lah bang, apa semua, susah lah apa semua. Berapa orang you posting? Baru seorang memang lah. Business ni dia game of numbers. So you kena approach ramai orang. You kena approach, kalau boleh 1,000, 10,000 orang, you kena approach cepat. Sebab semakin ramai yang you approach, semakin banyak chances you untuk closing. Simple je kan. Tambah-tambah sekarang ni semua boleh go online. You buat marketing online je. You post dekat FB, you buat dekat Messenger, you post dekat WhatsApp, Telegram dan sebagainya kan. So daripada 1,000 orang yang you approach, kalau you ambil 1%, 1%, you dapat berapa? 10 orang kan. Daripada 10 orang tu pun boleh bagi you income 6 tahun dengan Takaful. Okay, so jangan cepat give up. Kalau ada masalah, you jumpa leader you balik, you cepat-cepat belajar. Okay, bila you cepat belajar, you yakin dengan produk, insyaAllah you takkan give up. Dan you teruskan perniagaan ni, insyaAllah you akan berjaya macam kawan-kawan kita yang lain. Okay, jadi setakat itu saya punya perkongsian. Saya doakan semua ejen-ejen Takaful ni yang dengar saya punya sharing ni, you akan berjaya satu hari nanti. Cuma cepat atau lambat bergantung kepada you punya attitude. Okay, you nak berubah, you nak berjaya, you jangan buat 4 perkara tadi.
tapi you kena ubah jadi ejen yang lebih baik. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.